Okay, so Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Akif Haiman bin Muhammad Anifah dan rakan saya. Ahmad Rashida bin Ahmad Rushdi. So hari ni kita orang bawa tajuk iaitu etnik bangsa Jawa. Okay, next. So agenda pada hari ini adalah kita akan cakap pasal pengenalan, latar belakang dan sejarah etnik Jawa, adat istiadat masyarakat Jawa, pantun larang, makanan tradisional dan fakta yang menarik. Okey, untuk pengenalan, merupakan suku yang terbesar di Indonesia, jumlahnya di sekitar 112 juta, berasal dari Jawa Tengah, Jawa Timur dan Jawa Barat. Terdapat tokoh politik dan nama yang dikenali di Malaysia yang memiliki darah keturunan Jawa. Antara tokoh politik yang ada darah keturunan Jawa adalah Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, iaitu Presiden UMNO yang ke-8, dan Tan Sri Muhyiddin Yassin, iaitu Perdana Menteri kita sekarang. Dan nama yang dikenali di Malaysia yang ada darah keturunan Jawa adalah Muhammad Azwan bin Muhammad Noor, atau lebih dikenali sebagai Wak Doyok, dan penyanyi dandut di Malaysia iaitu Herman Tino. Penempatan orang Jawa juga tertumpu di bahagian barat Semenanjung Malaysia, termasuklah Johor, Selangor dan Perak. Dipercayai tempat mula-mula diduduki adalah di kawasan Padang Parit Jawa, Muar. Alright, masyarakat Jawa dia datang ke Tanah Melayu pada awal abad ke-20. Mereka datang ke Tanah Melayu ni untuk mencari pekerjaan seperti buruh, petani, pengurus getah ataupun pelombong. Maksudnya diorang datang ke Tanah Melayu ni sebagai untuk mencari pekerjaan lah, seperti melombong biji timah, mineral ataupun lain-lain lah. So asal-usul masyarakat Jawa dia mempunyai 3, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur. Di kawasan contohnya Jawa Tengah adalah Magelang, Jawa Barat Leboming, Jawa Timur Madiun dan Ponorogo. Tapi kawasan ni semuanya di Indonesia lah. Okey, penempatan awal masyarakat Jawa di Tanah Melayu, penempatan orang Jawa tertumpu di bahagian barat Semenanjung Malaysia. Contohnya di barat Johor, Selangor dan Perak. Dan dipercayai mula-mula diorang datang tu diorang stay dekat Padang Parit Jawa, Muar, Johor. Seperti yang kita nampak sekarang kan, kalau macam masyarakat lain-lain bangsa, contohnya kalau Minangkabau diorang duduk dekat Negeri Sembilan, tapi Jawa diorang duduk dekat Parit Jawa, Muar. Masih ada lagi sekarang. So kepercayaan diorang ni mostly masyarakat Jawa ni dia beragama Islam. Diorang percaya yang ajaran nenek moyang diorang yang untuk percaya rukun iman dan rukun Islam. Namun ada segelintir yang percaya akan ajaran animisme, kepercayaan kepada makhluk halus ataupun roh, semangat sesuatu tempat. Contohnya seperti sihir ataupun berkaitan dengan jin lah. Right. Sebab itulah kalau macam masyarakat Jawa ni dia banyak sangat pantang larang dia orang. Contohnya jangan duduk bawah pokok, jangan main dekat Bukit Bukau, sebab diorang takut kalau kita pergi kat sana takut mengganggu tempat yang ada penunggu tu, macam tu. So, korang pernah dengar Malam Kliwon tak? Tak pernah So kalau tak pernah, okay. So kalau Jawa ni dia ada kalender dia sendiri. Tapi sekarang mungkin kalender tu susah nak dijumpai atau kita nak tengok kalender tu. Dalam kalender tu terdapat satu malam, nama dia Malam Kliwon. Kepercayaan masyarakat Jawa pada Malam Kliwon ni, especially kepada ahli-ahli yang mengamalkan ilmu hitam ataupun ajaran sihir, diorang akan melakukan amalan ritual ataupun pemujaan lah untuk menguatkan lagi ilmu yang diorang percaya dan pegang tu. Nak buat, kalau diorang buat pemujaan pada malam ni, ilmu diorang tu akan jadi upgrade dan lebih efektif, macam tu. So kalau pantang larang Malam Kliwon pada juga, jika ada berlaku kematian pada Malam Kliwon ataupun hari Kliwon tersebut, selepas mayat dikebumikan akan dijaga 40 hari genap. Ini bagi mengelakkan kalau macam kita tahu kalau orang nak buat amalan ritual, dia ada something yang diorang bawa. Contohnya kalau macam ni, kalau mayat tak jaga, ahli sihir tersebut mungkin boleh mencuri anggota badan seperti lidah ataupun telinga ke anything lah yang untuk dibuat bahan pemujaan. Kalau diorang tak dapat anggota badan manusia, mungkin anggota badan binatang pun diorang boleh. Tapi kalau
kalau anggota badan manusia ni lebih apa orang panggil, lebih efektif lah kuasa dia orang tu. Macam tu. Sedap So lah. pantalan seterusnya adalah tak baik cium tangan budak kecil sebab nanti bila besar jadi orang yang suka meminta-minta. So ini pantalan orang lah kan. Tapi kalau kita sekarang nak salam pun tak boleh, apatah lagi cium tangan kan. So seterusnya, tak boleh kahwin dengan jiran yang dapur rumahnya menghadap antara satu sama lain, nanti jodoh tak panjang. So yang ni pun pantalaran orang juga. Mungkinlah dulu zaman Jawa dulu rumah pun dekat-dekat ataupun dapur pun saling nampak antara satu sama lain kan. Tapi sekarang kita susah dah nak nampak dapur jiran. Macam tu lah. Tapi ni untuk pengetahuan korang je lah So keistimewaan masyarakat Jawa ni saya serahkan kepada Akif Aiman. Baik. Next. Okey. Keistimewaan yang saya nak cakap adalah pasal adat resam. Mengamalkan adat resam yang unik bermula dari dalam kandungan. Antara adat resam yang diamalkan adalah lenggang perut, jagongan dan banyak lagi sebenarnya. Lenggang, okey saya cakap pasal lenggang perut dulu Lenggang perut dikenali sebagai tingkepan atau mitoni dalam bahasa Jawa. Ia dijalankan khusus untuk seseorang wanita yang hamil buat kali pertama, iaitu anak sulung. Upacara ini dijalankan ketika kehamilannya memasuki 7 bulan. Tujuan upacara ini dijalankan adalah untuk memohon keselamatan ibu dan juga bayi, iaitu bayi pertama. Masyarakat Jawa percaya janin yang berusia 7 bulan ada roh yang perlu dijaga dan diraikan. Untuk jagongan pula, jagongan adalah bermaksud duduk. Adat jagongan mudah difahamkan sebagai ziarah sambil duduk-duduk. Ada juga yang mengenali adat ini dengan nama muyi pada hari pertama hingga hari ke-7 kelahiran. Jiran, tetangga dan saudara mara akan datang menziarahi keluarga bayi dan biasanya kaum perempuan akan datang berziarah pada siang hari manakala kaum lelaki pada waktu malam. So kita nampak kat situ dia berasingkan, dia tak datang sekali. Okay. So next. Okay, antara makanan tradisional yang terdapat pada keturunan Jawa atau etnik Jawa ni ialah nasi ambeng. Apa je tak kenal nasi ambeng kan? Nasi ambeng merupakan hidangan istimewa masyarakat Jawa. Ia merupakan nasi putih yang dihidangkan dan diletakkan di atas dulang bersama lauk pauk yang mengelilingi nasi putih tersebut. Disajikan pada majlis-majlis sebagai tanda kesyukuran dan nasi ini dimakan menggunakan dulang yang akan dipanggil nasi ambeng. Namun jika dibungkus dan ia berulang, nama dia berubah jadi nasi berkat. So ada dua kat situ. Okay, next. Okay, inilah contoh nasi ambeng dan kalau dia bungkus jadi nasi berkat. Okay, next. Okay, seterusnya ialah ayam engkong. Ayam engkong ni merupakan salah satu hidangan yang selalu disajikan semasa majlis-majlis kenduri bagi masyarakat Jawa. Perkahwinan pun ada. Biasanya untuk menghasilkan hidangan ini, ayam kampung dan ayam tua adalah paling sesuai dijadikan bahan utama. Ini kerana isinya yang tidak mudah hancur, manis dan tidak terlalu liat. Ayam engkong ini turut disajikan sebagai salah satu juadah hari raya masyarakat Jawa. So dia macam turun-temurun lah. Ini ayam engkong. Kalau tengok macam ayam halia tapi nama dia ayam engkong. Okay, so next. Okay, ini yang tadi saya cakap mantu tu yang kenduri tu merewang iaitu dia macam gotong royong lah. Kalau kita boleh cakap pasal gotong royong macam tu, dia masak ramai-ramai untuk satu kenduri. Dan baraan adalah ziarah menziarahi, yang contoh paling terdekat kita boleh ambil adalah hari raya lah. Okay, so next. Kejap. Okay, ni maksudnya anything Jawarian ni adalah mantu. Kenduri ni biasanya kita akan buat kenduri kahwin
kenduri kesyukuran, ataupun dalam Indonesia ada nama dia puputan. Puputan tu adalah macam cukur jambul. So dia akan ada majlis juga. Majlis tu nama dia mantu. So ada mantu, adanya rewang. Rewang ni kita gotong royong untuk buat majlis. Kalau di pendalaman sekarang kat bahagian kampung tu mungkinlah kita dapat lihat lagi kan rewang ni. Tapi kalau di bandar, kebanyakan diorang akan ambil catering lah. Susah lah kita nak nampak benda yang rewang macam ni. Ramai-ramai buat kerja gotong royong kan. Rasa macam lebih happy lagi lah. So seterusnya baraan ni kita boleh tengok pada malam raya ataupun hari raya. So diorang akan pergi setiap rumah, ramai-ramai pergi setiap rumah, pergi ziarah apa semua. Walaupun dia tak pergi lama, dia akan pergi juga sekejap, dia singgah. Ziarah baraan, nama dia baraan dalam bahasa Jawa. So akhir sekali kesimpulannya, masyarakat Jawa mempunyai pelbagai adat rasa yang menarik. Kita di Malaysia ni pelbagai bangsa, agama dan adat resam yang berbeza-beza. So tak salah kalau kita belajar sikit adat resam Jawa untuk kita jadikan, kalau sesuainya kita boleh gunalah adat resam ni. So bahasa Jawa yang boleh dipelajari. Ya betul. Mungkin bahasa Jawa ni kita boleh jadikan sebagai bahasa ketiga kita ataupun bahasa keempat. Tak rugi pun kalau kita belajar bahasa, sebab bahasa ni dia lagi kita belajar lagi senang untuk kita berkomunikasi dengan sesama orang yang berbeza dengan kita. Dia mudah faham lah macam tu. Betul. Betul. So kalau bahasa lain yang kau nak belajar pun mungkin boleh, sebab tak rugi pun. Betul. So last sekali Jawa adalah bangsa dan bukanlah negara. Sebab apa saya cakap macam tu? Sebab setengah orang kalau orang tanya daripada mana, daripada Jawa kan. So kita ingat benda tu negara, padahal dia Jawa. Jawa ni ada di mana-mana. Contohnya kita pergi overseas pun kita boleh jumpa bahasa Jawa yang diorang stay kat sana untuk bekerja dan mengekalkan adat resam Jawa tu dekat mana-mana negara lah yang ada bahasa Jawa. So kepada anak-anak Jawa ataupun sesiapa yang ada pertalian Jawa, janganlah rasa diri ni hina ataupun serba kekurangan, kerana anda ada keistimewaannya tersendiri dan yang anda ada tu tak ada pada orang lain. Saya rasa ini je lah yang kita orang bisa hari ni. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengar kak? Assalamualaikum. Kami dari kumpulan Suku Bugis. Di kumpulan kami Zulfian dengan saya dengan Zaladin Zidin. Okay, hari ini kami akan buat pembentangan tentang apa? Latar belakang adat Bugis lah. pantang larang dengan itulah tradisi Bugis, tentang Bugis. Jadi yang pertama, latar belakang suku Bugis lah. Suku Bugis ni dia berasal daripada kepulauan Sulawesi dekat Indonesia. Sekarang dia populasi suku Bugis ni boleh mencecah 3 juta lebih orang lah. Malah mendiami hampir semua kawasan Sulawesi di selatan. So sekarang dekat Malaysia pun ada juga. Tak silap Malaysia ada, dekat Semenanjung pun ada juga, tapi dia tak terlampau banyak lah dekat Malaysia. Dekat Sabah lah, Sabah dia ada banyak. Dan semasa menakluk Belanda pada kurun ke-17 menyebabkan sebahagian daripada mereka berpindah dan kini telah bercampur dengan suku lain di Sumatera, Kalimantan, Jawa dengan Semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak. Lepas tu mereka adalah pedagang rempah-rempah dan kemenyan. Lepas tu mereka majoriti suku Bugis beragama Islam lah. Diorang tak adalah agama Kristian, tapi kebanyakannya memang agama Islam, dan hanya segelintir saja yang beragama Kristian dan kepercayaan pra-Islam dipanggil Tolotang. Saya pun tak tahu Tolotang apa.
Kamu nampak ke apa? Ya, Gambar apa muka aku. nampak. Ya. Etnik Bugis ni dia cukup terkenal dalam bidang maritim di Kepulauan Melayu dalam bidang ekonomi bagi membekalkan rempah ratus dan lain-lain. Contoh macam ikan. Macam Bugis ni dia orang pandai banyak bidang lah. Keturunan Bugis juga dari perkataan beribukan Ratu Balkis, iaitu isteri kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Kononnya salah satu cicitnya bernama Sitik Melangke telah mengetahui perdagangan purba di antara kerajaan Yaman dengan bangsa Totoraja di tanah Sulawesi menurut kitab Tuhafat Al-Hafiz Al-Nafis. Okey. Selain berdagang, berlaku juga perkahwinan antara campur sehingga muncul pelbagai suku kaum Bugis seperti Makassar, Wajawa, Bone, Andrika, Mandar dan Tok Ugi. Lepas tu selain itu mereka masih mengekalkan budaya, amalan dan adat-adat berkahwin puteri-puteri raja yang berdagang lah untuk meminta bantuan. Okey, itu saja untuk latar belakang suku Bugis. Okey, next. Okey. Terima kasih. Seterusnya adat istiadat Bugis. Adat upacara perkahwinan. Adat perkahwinan Bugis ni ada 3 lah, seperti Asialang Maula, Asialana Memang, Radi DP Ambale. Asialang Maula ni bermaksud perkahwinan antara saudara sepupu darjat 1 dari pihak ayah maupun ibu. Asialana Memang ni adalah perkahwinan antara saudara sepupu darjat 2 dari pihak ayah maupun ibu. Repa DP Abale ni bermaksud perkahwinan antara saudara sepupu darjat ketiga baik dari pihak ayah maupun ibu atau masih mempunyai hubungan kekeluargaan. Okay, next. Perkahwinan yang dilarang dalam adat orang Bugis adalah perkahwinan antara anak dengan ibu atau ayah, perkahwinan antara saudara kandung, perkahwinan antara menantu atau mentua, perkahwinan antara kakak atau cucu. Perkahwinan ini pun dilarang dalam Islam juga. Tahap-tahap dalam perkahwinan secara adat. Letup bermaksud tu lamaran lah, yang dilamar oleh keluarga, kunjungan keluarga si lelaki kepada calon perempuan untuk menyampaikan keinginan untuk melamar calon perempuan. Mapa tua adat ni bermaksud kesempakatan pernikahan lah. Kunjungan dari pihak lelaki kepada pihak perempuan untuk membicarakan waktu pemikiran jenis mas kahwin, belanja atau belanja perkahwinan, penyelenggaraan pesta dan sebagainya. Okay, next. Doi ini bermaksud nak duit. Sebagai antaran lah kepada pihak lelaki. Pihak lelaki akan membawa wang antaran yang telah ditetapkan semasa meminang, yang diminta daripada pihak perempuan lah. Oleh itu, semasa dulang antaran diberikan ketiga perkahwinan, dulang itu hanya simbolik saja kerana wang antaran telah diserahkan. Madupan ni maksudnya mengundang para tetamu lah. Kegiatan kedua-dua belah pihak setelah tercapai kesepakatan untuk memberi kepada semua kaum kerabat mengenai perkahwinan yang akan dilaksanakan. Seterusnya mapacik, maksudnya pembersihan lah.
Pada malam ini, pelbagai acara berlangsung yang dimulai dengan majlis khatam Al-Quran, disusuli dengan majlis bersanji. Selepas pengantin dipakaikan inai, rombongan gadis muda bersiap ke rumah pengantin lelaki untuk mengantar lebihan inai daripada bakal isteri kepada pengantin lelaki. Ini adalah usaha agar mengeratkan silaturahim antara kedua pihak. Okay, next. Ini persandingan atau kenduri kahwin lah. Hari pernikahan dimulai dengan mapede belanja. Mapede itu maksudnya belanja lah, iaitu proses dari pengantin lelaki disertai rombongan dari kaum kerabat para wanita tua atau muda dengan membawa jenis makanan, pakaian wanita dan mas kahwin ke rumah pengantin wanita. Sampai di rumah pengantin wanita langsung diadakan upacara pernikahan, dilanjutkan dengan akad nikah. Majlis persandingan di rumah pengantin perempuan akan berlanjut sehingga larut malam. 1 hari lah sehingga sampai malam. Dan Okay. Dengar tak? sebagian kepada Ijan. Dengar tak? Okay, untuk pantang larang suku Bugis, pemali memerlukan istilah pantang larang dalam masyarakat Bugis yang digunakan untuk menyatakan pantang larang kepada seorang yang melakukan mengatakan sesuatu yang tidak sesuai. Pantang larang sering menjadi pegangan masyarakat Bugis sebagai gelangan pendidikan tidak formal untuk budi pekerti. Antara pantang larang masyarakat Bugis ialah pantang bagi seorang gadis menyanyi di dapur apabila sedang memasak atau menyiapkan makanan, sebab menyanyi di dapur dapat mengakibatkan keluaran tempias ludah daripada mulut yang terpercik ke makanan. Pantang larang orang tidur bagi jika jenazah jiran kita belum diusung ke tanah kuburan kerana sebagai simbol penghormatan jenazah dan sebagai satu cara kita turut simpatilah kepada jiran. Yang ketiga, pantang larang bertongkat dagu, sebab akan membawa sial. Dalam kata lain, menunjukkan sikap seorang yang malas dengan bertongkat dagu, seolah-olah itu hanya berangan-angan tapi tidak akan melakukan sebarang tindakan atau usaha untuk memajukan diri. Okey, kita balik pada makanan tradisi suku Bugis. Terdapat pelbagai tradisi suku Bugis yang lazat dan menarik, iaitu burasa atau dikenali sebagai beras, merupakan makanan tradisi yang popular kaum Bugis setiap kali perayaan atau majlis kenduri. Selalunya buras ni time perayaan lah, macam hari raya haji gitu. Makanan ini merupakan hidangan utama bagi kaum Bugis dan biasanya dihidangkan bersama lauk ayam merah, rendang ayam atau daging dan macam-macam lagi. Okey, yang kedua, ayam masak lengkuas. Ayam masak lengkuas atau nama lainnya liku juga makanan Bugis yang popular dimakan dengan beras. Makanan ini juga merupakan Bugis yang berada di pantai timur Sabah seperti Tawau dan Tanakan. Anda boleh lihat sini kita digambar ada buras di sebelah kanan dan ayam masak lengkuas di sebelah kiri bahagian bawah. Yang ketiga, kapurung. Kapurung ni seakan makanan tradisi masyarakat Sarawak seperti Brunei, iaitu ambuyat
ia diperbuat daripada tepung dan dia punya apa ni? Macam kuah. Selalunya orang buat macam ada sardin, campur sayur-sayur sikit, campur ada padi gitu. Dan dia dimakan sewaktu makan petang atau bersantai-santai. So yang keempat is pisang hijau. Pisang hijau ni menggunakan pisang raja atau pisang kepok sebagai bahan utama. Ia disaluti dengan adunan tepung yang telah dicampurkan dengan santan serta air pandan sebagai pewarna hijau asli dan aroma yang lebih wangi. So dia punya apa tu, yang merah-merah tu dia macam sirap. So itu saja daripada kami. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada kawan-kawan saya yang saya hormati dan syarah. Saya Waalaikumsalam. daripada Banjar yang dikuasai oleh Aiman Wajidi dan Sri Adham. So kami akan ceritakan tentang kaum Banjar. So objektif kajian ni supaya hujung-hujung nanti kamu semua dapat mengenal asal-usul kemunculan kaum Banjar, mengenal ciri-ciri kaum Banjar, budaya dan adat istiadat orang Banjar dan mengenal makanan tradisi mereka. So mari kita mulakan dengan latar belakang kaum Banjar. Orang Banjar merupakan suku Bumiputera bagi sebahagian besar wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia yang berpindah ke Tanah Melayu atas beberapa faktor. Mereka menggunakan bahasa Banjar yang adalah bahasa Melayu. Nama Banjar diperolehi dari Kesultanan Banjarmasin atau dipendekkan menjadi Banjar, bertetapan dengan nama ibu kota pada mula berdirinya. Mereka pada asalnya yang berhijrah ke Tanah Melayu merupakan petani-petani yang mahir dalam penanaman padi, melukis, membuat peralatan seperti alatan pertanian dan senjata. Antara faktor yang mendorong mereka berhijrah ke Tanah Melayu adalah penerangan, kemiskinan, tanah mereka diancam binatang luas dengan kemelaratan di bawah pemerintahan penjajah Belanda. So, kalau kita melihat pada tarikh imigrasi ni bermula pada tahun 1780, tahun 1862 dan semakin banyak mereka datang ke Tanah Melayu pada tahun 1905. Tarikh migrasi masyarakat ini di Tanah Melayu tidak dapat dikenal pasti dengan tepat, tetapi menurut Alfred Bacon Hudson, seorang pengkaji orang Banjar, migrasi bermula pada abad ke-17. Penempatan yang awal sekali dapat dikesan ialah di Batu Pahat Johor dan sekarang mereka banyak di kawasan Perak dan Selangor. So, ciri-ciri kaum Banjar. Pertama sekali mereka beragama Islam, menggunakan bahasa Banjar, Indonesia dan Melayu. Mereka sangat teguh dengan pegangan agama dan cara hidup sederhana. Berani dan sedikit sifat negatif iaitu panas bara mereka. Kalau kita main-main pasal agama Islam kepada mereka. So, untuk slide seterusnya saya akan serahkan kepada saudara Sri Adham. Okey, saya akan menceritakan tentang budaya Banjar. Okey, budaya Banjar ni dapat dilihat dari kehidupan sehari-hari masyarakat Banjar, khususnya dalam bentuk kesenian, tarian, muzik, pakaian, permainan dan upacara tradisional. Di daerah Banjar, semula suku Banjar ni Mayan, Lawangan, Dusun, Deyah dan Ngaju dipengaruhi oleh kebudayaan Melayu dan Jawa. Disatukan oleh kerajaan yang beragama Buddha, Siwa dan paling akhir oleh kerajaan Banjar yang beragama Islam, yang menumbuhkan kebudayaan Banjar dan bahasa Banjar dengan berbagai dialeknya, bahasa Banjar dan agama Islam di bawah pengaruh kekuasaan dinasti Banjar di Kayu Tanggi iaitu Martapura. Mengukuhkan daerah Banjar dan suku bangsa Banjar menjadi satu kesatuan wilayah. Suku bangsa Dayak yang berkepercayaan keharingan dan beragama Kristian tetap menyebut diri mereka orang Dayak.
Sedangkan mereka orang-orang Dayak yang memeluk agama Islam berbahasa Banjar meninggalkan bahasa ibu mereka, lalu mereka menyebut diri orang Banjar. Okey, kalau ada istiadat orang Banjar pula, ada istiadat orang Banjar yang melekat dengan kehidupan sosial warga masyarakat yang bercirikan Islam terus terjaga dan dipertahankan nampak dari aktivitas kehidupan mereka sehari-hari. Hal ini dapat juga disaksikan melalui pelbagai pentas kesenian Banjar yang sering ditampilkan dalam acara-acara rasmi seperti tari-tarian dan lagu Banjar. Demikian pula upacara adat khas Banjar yang biasanya dilaksanakan dalam rangka perkahwinan, kelahiran ataupun peringatan terhadap peristiwa penting lainnya. Dari banyak ragam kesenian tersebut yang terkenal adalah Mahidin dan Mamandan. Okey, Mahidin adalah seni Mahidin adalah suguhan pentas penolok oleh satu atau dua orang seniman tradisional yang merangkai syair dan pantun diiringi dengan muzik gendang khas Banjar. Sajian materi seni ini biasanya melemparkan sindiran dan pesan sosial dan moral dengan kosa kata yang menggelitik dan lucu. Mamandang pula merupakan seni pentas teater tradisional Banjar, menceritakan kisah-kisah kehidupan masyarakat, perjuangan kemerdekaan serta kritik sosial dan politik yang berkembang. Video tak ada sir. Saya kejawab tadi. Saya serah kepada Imam Wajdi. Untuk makanan orang Banjar ialah dinamakan sebagai iwak wandi. Iwak wandi atau perkasang berabai adalah sejenis makanan berdasarkan ikan sungai yang diperap dengan garam supaya disimpan dan tahan lebih lama. Antara ikan-ikan yang menjadi kegemaran orang Banjar adalah ikan seperti ikan cepat, puyuh dan lampan. Selain itu ada makanan mandai atau jeruk kulit. Cempedak adalah sejenis makanan tradisi orang Banjar yang diperbuat dari kulit cempedak dan dijeruk dengan air garam. Nasi gaul, makanan terkini bagi masyarakat Banjar di Johor. Kaedah memasak nasi gaul bermula dengan memasak ayam atau daging yang telah diperap beberapa jam bersama sos cili atau sos tomato dan bahan-bahan kisar dari bawang putih. Ganggan balos, ganggan balaos atau gulai kari lengkuas adalah sejenis makanan kari atau gulai masyarakat Banjar. Dan dalam bahasa Banjar bermaksud lengkuas. Cara memasak gulai ini hampir sama dengan gulai kari biasa, cuma ia ditumis dengan cili kering, lengkuas, kunyit, bawang merah dan bawang putih yang kisar halus, kemudian ditumis dengan sedikit rempah kari. Okey. Untuk perkahwinan Banjar, bagi masyarakat Banjar apabila sampai masa untuk perkahwinan, adat perista suluh yang diadakan di mana ia adalah untuk mendapat maklumat tentang calon isteri merangkumi agama, keturunan, kemampuan rumah tangga dan kecantikan wajah. Selain itu, orang Banjar mempunyai satu adat bernama adat Badudus yang dikenali sebagai mandi pengantin. Biasanya diadakan sehari sebelum majlis pesan, dilakukan di rumah pengantin wanita sahaja dan bermakna tamatlah sudah berpatang pada pengantin untuk keluar rumah. Untuk kesimpulan, identiti masyarakat Banjar ini masih lagi boleh dilihat namun makin hilang ditelan zaman yang mengarah ke kemodenan pesat pada hari ini.
Terdapat juga yang masih kuta pegangan adat serta amalan tradisional dari kelompok-kelompok ini dipelopori oleh golongan tua yang berumur 50 tahun ke atas. Masyarakat yang boleh setanding dengan masyarakat lain dalam segala aspek maupun dalam aspek pendidikan ini dan sebagainya, walaupun jika dilihat pada sejarah masyarakat ini berasal dari mereka yang berbeza saja. Itu saja dari kami. Terima kasih.